40,000 Institut Bioteknologi Kebangsaan Malaysia NIBM yang telah pun diberikan peruntukan pengurusan sebanyak 55 juta ringgit dan juga butiran 00605 NIBM juga diberikan peruntukan pembangunan 44.13 juta ringgit. Ini bermaksud bahawa NIBM bakal mendapat 99 juta dalam belanjawan ini. Ini adalah bajet yang sangat besar untuk satu agensi. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, NIBM juga mendapat peruntukan pada tahun 2021 dan 2022 dengan secara keseluruhannya dalam masa 3 tahun akan mendapat lebih daripada 160 juta ringgit pada masa 3 tahun sahaja. Peruntukan NIBM telah menjadi jauh lebih tinggi berbanding dengan masa saya menjadi menteri kerana ia telah pun dipertanggungjawabkan untuk menerajui pelan pembangunan vaksin negara sejak 2020 semasa COVID melanda dunia. Pucung ingin tahu perincian perbelanjaan yang besar ini, apakah yang telah dicapai dalam masa 3 tahun ini. Pada 25 Mei 2022, NIBM juga telah pun menandatangani MOU dengan Solution Biologics Sdn Bhd dan CanSino untuk membangun bersama vaksin manusia, meningokokal, dengue dan lain-lain. Pucung ingin tahu apakah status terkini kerjasama ini. Baru-baru ini, pada 23 Januari 2023, NIBM melalui Institut Genom dan Vaksin Malaysia menandatangani MOU bersama MVP Healthcare dan Pfizer Malaysia bagi meneroka potensi projek pembangunan ekosistem vaksin tempatan demi kesiapsiagaan negara dalam menghadapi pandemik pada masa depan. Pada masa itu, Menteri kata kerajaan masih belum lagi menentu jenis vaksin yang kita nak hasilkan. Sudah 3 tahun semenjak NIBM dipertanggungjawab dalam pembangunan vaksin manusia dan diberi peruntukan yang cukup besar. Nampaknya masih belum ada hala tuju yang jelas. Terdapat laporan yang kata kerajaan mengumumkan bahawa Malaysia bakal menghasilkan vaksin manusia menjelang tahun 2030. Adakah ia benar? Jika tidak, apakah sasaran kerajaan? Adakah kita akan fokus kepada penghasilan vaksin dalam pelan imunisasi kebangsaan seperti BCG, hepatitis A dan B, polio, MMR dan pneumokokal dan HPV ataupun membangunkan vaksin baru seperti vaksin dengue dan penyakit berjangkit lain yang biasa berlaku di Malaysia. Pembangunan vaksin memakan masa yang panjang dan peruntukan yang besar. Pucung sangat bimbang bahawa NIBM tiada fokus dalam perbelanjaan dan tindakan. Dan akhirnya you are everything everywhere but nothing is done dengan izin. Seterusnya saya ingin merujuk kepada muka surat 328 butiran 020500 Akademi Sains Malaysia. Saya ingin mendapat status terkini iConnect yang diterajui oleh ASM. Secara keseluruhannya, iConnect adalah untuk membangunkan ekosistem R&D and C&I, Research Development Commercialization Innovation dalam bidang-bidang ekonomi dan sosial yang strategik di Malaysia. Apabila dia dilancar pada 7 November 2019 di mana ASM mula dengan 4 bidang ekonomi. Pucung ingin tahu adakah iConnect telah ataupun akan dikembangkan kepada bidang ekonomi ataupun sosial yang lain? Adakah peruntukan telah pun disediakan? Seterusnya saya ingin merujuk kepada muka surat 331 butiran 00800 program penyelidikan dan pembangunan 60 juta. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini mesti menerima peruntukan R&D yang jauh lebih rendah daripada Kementerian Pendidikan Tinggi. Setakat ini perbelanjaan dana awam R&D di Malaysia adalah berpecah belah di banyak agensi-agensi kerajaan tanpa penyelarasan, tidak strategik serta tidak dinilai keberkesanannya. Pucung ingin tanya adakah Kementerian bersedia untuk menggunakan Research Management Agency RMA untuk memastikan return on investment ROI. Dana awam untuk tujuan R&D adalah tinggi dan benar-benar membantu menumbuhkan ekonomi ataupun menyelesaikan masalah sosial negara. Pucung juga ingin tahu apakah status terkini Akta Sains, Teknologi dan Inovasi. Bilakah kerajaan akan membentangkan IUU untuk dibahas dan diluluskan di Dewan. Seterusnya, saya juga ingin merujuk kepada B20 butiran 40300 Malaysia Research Accelerator for Technology dan Innovation Meranti yang mendapat peruntukan baru sebanyak 50 juta ringgit dan butiran 40800 Magic 20 juta ringgit serta P20 butiran 01300 Teknologi Park Malaysia 38 juta ringgit dan 08000 Magic 5 juta ringgit.
Untuk Dewan Yang Mulia ini, Teknologi Park Malaysia telah pun bergabung dengan Magic untuk membentuk Meranti pada November 2021. Oleh itu, peruntukan untuk semua butiran ini adalah hanya untuk satu entiti yang sama. Ia bermaksud bahawa agensi Meranti untuk tahun ini akan mendapat 113 juta ringgit. Ini adalah jauh lebih tinggi daripada pelbagai suntikan equity butiran 09,055 juta ringgit dan juga dana R&D. Jumlah dana R&D sebanyak 60 juta ringgit. Oleh itu, Pucung ingin tahu apakah perincian perbelanjaan Meranti. Dua soalan untuk Meranti saja. Pucung juga ingin tahu apakah peranan Cradle dalam ekosistem teknologi startup. Berapakah peruntukan untuk Cradle untuk tahun ini? Apakah rancangan kerajaan untuk mengelakkan pertindihan dengan Meranti? Salah satu inisiatif Meranti adalah National Technology and Innovation Sandbox (NTIS). Menurut laman web Meranti, daripada 650 permohonan sandbox, hanya 173 iaitu 27% daripada jumlah permohonannya diluluskan. Pucung ingin tahu apakah inisiatif yang diambil oleh Meranti untuk memastikan lebih banyak permohonan sandbox ini boleh diluluskan supaya inovasi tidak disekat daripada kekangan regulatory. Terima kasih Puan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Puchong.